أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 11. Muka surat 11, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 11, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Satu tilik kepada orang yang alim. Satu tilik kepada orang alim terlebih kasih kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ibadah setahun. Ibadah setahun ni puasanya, puasa ibadah setahun, dan berdiri sembahyangnya, berdiri sembahyang qiyam, berdiri sembahyangnya ibadah setahun. Satu tilik kepada orang alim terlebih kasih kepada aku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ibadah setahun. Ibadah setahun ni dibadalkan dengan puasanya, puasa ibadah setahun tu, dan berdiri sembahyangnya qiyam, berdiri sembahyangnya, sembahyang ibadah setahun. Ini sambungan. Imam Ghazali menyatakan, apabila engkau ketahui bahawa ilmu menjadi asas kepada ibadah yang terdahulunya, ilmu menjadi asas kepada ibadah, dan di atas ilmulah tempat beredarnya perabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu menjadi asas kepada ibadah, dan di atas ilmulah tempat berpusingnya amal ibadah. Tanpa ilmu tidak dinamakan amal ibadah. Kemudian Mazali datangkan ilmu dan ibadah ni diumpamakan dengan dua permata. Dua perkara yang paling mahal adalah ilmu dan ibadah. Maka Mazali menyatakan bahawa Mazali menyatakan bahawa besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ni, pekerjaan ilmu dan ibadah. Jangan berbimbang, jangan bersibuk melainkan ilmu dan ibadah. Jangan dipenatkan melainkan ilmu dan ibadah. Jangan ditilik, dipikir melainkan ilmu dan ibadah. Lain daripada ilmu dan ibadah, tiada kebajikan baginya. Ianya adalah sia-sia, tiada hasil baginya selain daripada ilmu dan ibadah. Ini secara umum lah ni. Bukan bererti kitanya dunia kita tinggalkan sebab kita nak cari ilmu di atas dunia, kita nak beribadah di atas dunia. Jadi untuk cari ilmu di atas dunia, untuk beramal ibadah atas dunia, kena ada perkakah dunia.
kena ada alat dunia. Kena ada alat dunia lah, sebab kita belajar ilmu agama di atas dunia. Kita buat amal ibadah di atas dunia. Jadi nak belajar, nak buat amal ibadah di atas dunia ni, kena adalah perkakah dia. Nak belajar contohnya lah, di antara syarat 6 syarat untuk dapat ilmu, satunya adalah cukup belanja. Di antara 6 syarat untuk dapat ilmu adalah cukup belanja. Kalau tak cukup belanja, tak dapat ilmu. Belajar boleh, tapi habis belanja, keluar pergi cari belanja, kerja. Orang belajar, dia duduk kerja. Cukup belanja, datang pula belajar. Tengah dah. Tengah dah lah. Sebab dia tinggal belajar tu kena cari belanja. Habis belanja, keluar pula cari kerja. Ni. Mana syarat untuk dapat ilmu adalah cukup belanja. Tak cukup belanja, tak akan dapat ilmu. Maknanya, untuk ilmu kena ada dunia. Untuk beramal ibadah, kena ada dunia. Tapi dunia yang ada di kita, kita fokuskan kepada ilmu dan amal ibadah untuk bekalan kita di hari akhirah. Kemudian ilmu dan ibadah diumpamakan dengan 2 permata. Ilmu menjadi asas kepada ibadah. Atas ilmulah berpusingnya amal ibadah. Maka antara 2 permata ni, kata Imam Ghazali rahimahullah, yang terlebih mulia daripada 2 permata, yang terlebih afdal daripada 2 permata adalah ilmu. Sebab tanpa ilmu tidak panggil ibadah. Ilmu tanpa buat amal tetap dipanggilkan ilmu, tapi ilmu yang tidak bermanfaat. Tetapi tanpa ilmu, tunggang-tunggik daripada muda pas tua pun tak panggil amal ibadah. Tapi tanpa amal ibadah tetap dipanggil ilmu, tapi ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi adalah barang tu, sampai masa terbuka hati untuk ambil manfaat, untuk ambil guna ilmu yang telah ada tu, dia pun mudah-mudah je boleh ambil manfaat, ambil guna daripada ilmu yang telah ada, tapi tidak diambil manfaat, tidak digunakan sebelum ni. Tapi tanpa ilmu, buat ibadah puluh-puluh tahun pun tak panggil amal ibadah. Sebab itulah ilmu lebih afdal, lebih mulia dan lebih afdal daripada amal ibadah. Kemudian sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, ilmu apa yang kita tak amal ibadah? Ilmu pegangan, kita pasti berpegang. Kita belajar sifat Allah, kita berpegang. Kita belajar sifat Rasul, kita berpegang. Berpegang tu amal. Kita belajar sangat sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, tapi tidak berpegang pun Rasul tu sidik. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ada ke seumpama tu? Belajar berkaitan dengan malaikat serta berpegang. Belajar berkaitan dengan kitab serta berpegang. Belajar berkaitan dengan hari akhirah. Belajar berkaitan dengan barzah, berkaitan dengan tiup sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, dihimpunkan di mahsyar sampailah kepada syurga dan neraka. Itu ilmu. Kita berpegang ke tidak? Pasti kita berpegang. Kita belajar berkaitan dengan qada dan qadar Allah, pasti kita berpegang. Jadi ilmu mana yang kita tidak beramal? Ilmu mana yang kita tidak beramal? Ada orang tu ilmu akidah dia comel, ilmu fiqh fardu ain bab semayang dia comel, ilmu tasawuf fardu ain dia comel, tapi semai fardunya tidak, puasa Ramadannya tidak. Ada seumpama tu? Ada ke? Dia kalau bab fardu ain tauhid boleh tanyalah dianya. Kalau bab fardu ain fiqh, bab taharah, bab semayang, cairlah kita kata. Kalau fardu ain tasawuf, sifat-sifat kecelaan yang 10, sifat-sifat kepujian yang 10, cairlah dianya. Tapi semayang 5 waktunya tidak, puasa Ramadannya tidak. Ada? Atau memang kita tak beramal tu? Ada seumpama tu? Kita nampak dia
tak ada kuat semain sunat, dia amal sunat ni afdal di rumah, bukan afdal di masjid surau. Amal ibadah sunat afdal di rumah, bukan afdal di masjid surau. Jadi amal sunat ni masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amal sunat dia tak banyak. Dia ilmu ada. Macam sebut ngelupah lah, duha 8 rakaat, tapi sembahyang 2 je. Witir 11 rakaat. Bulan Ramadan pun sembahyang 3 rakaat je, tak sembahyang pun 11. Sembahyang tarawih 20 rakaat. Sembahyang witir 11 rakaat, 31 rakaat. Ada? 3 rakaat juga tu Ramadan. Walaha witir tu lebih afdal daripada qabliyah subuh tadi. Sembahyang rawatib yang paling afdal qabliyah subuh. Tapi witir lebih afdal daripada qabliyah subuh lagi. Afdalnya solat witir lebih daripada qabliyah subuh. Qabliyah subuh 2 rakaat je. Witir 11 rakaat. Tahu, tapi 3 je. Ramadan tu, bulan Ramadan 3 je. Kau pergi Mekah sembahyang witir 11 rakaat. Pergi Mekah kan Mekah lagi tinggi gandaan. Bulan Ramadan di umrah di Mekah. Tu ada sembahyang witir 11 rakaat tu. Tu kan gandaan ni 100,000 kan. Gandaan Ramadan. Gandaan tanah haram Mekah 100,000 kan. Situ lah buat witir 11 rakaat. Ni beramal dengan ilmu ni, beramal dengan ilmu. Tak ada orang kita pergi Mekah bulan Ramadan umrah. Tarawih di Masjidil Haram, witir di Masjidil Haram. Ada buat sebelah. Tu tak beramal lah orang panggil tu. Lepas tu macam mana? Rugi. Dosa ke? Perkara sunat. Dosanya kot mana pula? Kan? Sebut duha tadilah. Bulan Ramadan pun duha 2 rakaat je. Bulan Ramadan pun duha 2 rakaat je. Walaupun duha sebanyak-banyak 8 rakaat, tu hak amal sunat. Nak tanyalah hak ada ilmu tak beramal. Adalah. Kita mengetahui, melihat satu perkara tu haram, tengok juga. Dengar perkara tu haram, dengar juga. Berkata-kata seumpama tu haram, mengumpat. Berkata-kata mengumpat juga. Abang apa? Ada ilmu tidak beramal. Ke ada orang mengumpat tak tahu, ilmu tak ada. Dia mengumpat dalam keadaan dijahil, dengan bahawa dia tidak mengetahui pun mengumpat tu haram. Ijma' ulama' dosa besar. Ada orang jahil gitu. Baru je tua-tua tahu hukum mengumpat tu haram, ijma' ulama' dosa besar. Ada orang jahil seumpama tu. Tak ada ilmu tu, tahu haram, tapi beramal ke tak? Pelihara lidah daripada mengumpat. Tidak beramal. Ni contohlah. Ni kena neraka lah. Sebab tidak beramal dengan ilmu, dengan bahawa tinggalkan perkara dia haramkan. Ada ni. Dia kena ingatlah bila kita sebut bab amal balasannya syurga, sebut bab dosa balasannya neraka. Contoh tadi mengumpat masuk neraka lah. Kita sebut tu atas dosa tu. Syurga seseorang, neraka seseorang selepas mizan. Ada ni. Mengumpat neraka. Dah mana ada orang tidak mengumpat, habis neraka. Atas perbuatan mengumpat tu dosa, dosa balasannya neraka. Dah habis neraka kau mengumpat, timbanglah pula. Ada ni. Apabila timbang ni makna dosa tu ada. Tapi mana banyak pahala kebajikan dengan dosa. Dosa mengumpat apa ada belakang ni. Tapi mana banyak dengan amal ibadah. Tambah pula dosa ni terhenti dengan kematian seseorang. Hak pahala kebajikan tidak terhenti dengan kematian seseorang. Dia ada ilmu yang diambil manfaat. Dia ada sedekah jariah. Dia ada anak-anak yang soleh. Dia mati, dosa terhenti. Tapi pahala tidak terhenti. Dosa tu balasannya neraka. Habis neraka lah orang berdosa. Orang berdosa belaka, tak ada yang tak berdosa. Kita tidak maksum. Dia kata tadi mengumpat neraka, jikalau timbang nanti berat kejahatan.
Kalau timbang tu berat kebajikan, syurga lah. Ada ni. Orang semayang, balasannya syurga. Oh, dia semayang banyak buat zalim kepada orang, masuk syurga juga. Timbanglah. Itu mizan. Ada hisab, ada mizan. Tapi atas ini sembahyang dia tu syurga. Atas tutup aurah dia tu syurga. Semestinya orang sembahyang tu masuk syurga. Semestinya orang tutup aurah tu masuk syurga. Ada hisab, ada mizan. Timbang berat sebelah kejahatan, neraka. Timbang berat sebelah kebajikan, syurga. Mati, kejahatan dosa sudah tidak ada. Tapi kebajikan pahala berpanjangan. Boleh sebut kata dosa, balasannya neraka. Sebut kata kebajikan, balasannya syurga. Neraka syurga seseorang selepas dia dah hisab, selepas daripada mizan. Hak ilmu yang tak beramal ni, hak taat batin. Hak tu kena jaga molek, hak tu kena mujahadah. Kemah molek ilmu fardhu ain tasawuf, kenal sekurang-kurang 10 sifat kecelaan yang 10, beramalnya apa? Pelihara hati daripada sifat kecelaan. Hak tu yang nak kena mujahadah. Tahu riak, wujud, takabur tu dosa besar. Nak pelihara hati tu daripada riak, wujud, takabur. Semua orang tahu bahawa takabur ini bukan hanya dosa besar. Balasannya neraka, orang tahu belaka. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Sejahat-jahat tempat kembali dalam neraka bagi orang yang sombong. Orang tahu belaka takabur sifat Azazil, sifat iblis laknatullah. Semua orang tahu belaka. Takabur sifat Azazil, sifat iblis laknatullah. Tetapi terkadang mengekali sifat takabur. Ini panggil ni. Ada ilmu, tidak beramal. Tapi kalau tak belajar pun fardu ain tasawuf, tak kenal pun apa dia takabur, hak tu tak ada bicara hak tu. Daripada muda sampai ketua, mana ni? Tenggok tak habis-habis. Pandai tenggok. Pandai tenggok. Gong. Pandai gong ni bukan gong banggu. Gong tu banggu. Gong ni tenggok ada ni. Oh, bagi apa? Jalan melenggok. Jalan melenggok. Maknanya dia orang berpangkat, keluarga orang lebih-lebih. Daripada mak ayah lagi sudah tanamkan sifat takabur. Ni habis cerita lah ni. Ingat baik, kita ni anak keluarga siapa ni? Anak siapa menjangan awak komang-komang di sekolah. Tu anak orang kampung belaka tu, kita ni keturunan mana ni? Dia ajar dah anak dia sifat Azazil. Ini mak bapak yang sangat tidak bertanggungjawab. Dia ajar daripada budak. Tengok komang gitu. Kita anak siapa, keturunan siapa? Siapa dewasa kekal dengan sifat takabur, belajar tinggi, bertambah takabur, boleh pangkat tinggi, bertambah angkuh dan takabur. Dengan angkuh takabur tu ditindah orang bawahan dia. Tua-tua kekal dengan sifat takabur, mari duduk masjid. Mari duduk masjid. Orang mengajar cerita buat takabur, kata ke dia. Orang mengajar cerita buat takabur, kata ke dia. Tak ada orang kata ke dia. Nak kata macam mana? Hak ni kadang-kadang kita pergi tempat-tempat orang-orang hak elit-elit. Orang yang elit ni, kalaulah dia bersifat dengan sifat tawaduk, jatuh ke elit dia. Orang elit itu ujian daripada Allah, tak ada salah. Jadi elit tak ada salah. Dengan tawaduk dia jatuh dah elit dia tu. Dah. Ada ni. Akhirah selamat, atas dunia pun Tuhan akan beri kedudukan kepada dia. Tak ada jatuh elit dia dengan tawaduk dia. Tapi kalau orang elit serta dengan kekal sifat sombong takabur, dia ada grup elit. Marilah orang-orang kampung ni set perih. Ya? Perih orang apa? Perih dah orang panggil hok. Ni mari mana ni? Panggil juga set perih. Set perih. Set ni set hok ni lah orang kampung ni. Maksud ni. Pandang ekor mata je. Ni puak orang kampung ni. Ada ni. Nak pergi ke mana?
Mati bila-bila masa, tua dah sampai di alam barzah. Tepat sedap lah tu dengan muka nakir. Sampai di masyar akan dipijak oleh orang ni semua yang berhimpun di masyar. Balasannya neraka Allah Subhanahu wa taala ni. Tapi mari duduk masjid tua-tua. Ni orang jahil. Ilmu pun tak ada. Yang kita cerita ni ilmu ada, tetapi tidak membersihkan hati dia bersifat takabur. Ni terkadang orang jahil. Ni tak ada jalan untuk dia. Orang sombong seumpama ni. Mana ni? Dah kadang-kadang waktu kita orang tua, kalau Tuhan beri kita ada sedikit kelebihan, ada sikit kelebihan lah. Kelebihan bab keturunan, kelebihan bab harta, kelebihan bab ilmu, kita kena sentiasa peringat. Allah nilai bukan keturunan, bukan harta. Allah nilai adalah ketakwaan masing-masing. Allah nilai ketakwaan masing-masing. Mati sahaja, keturunan ke, harta ke, tidak dibawa. Yang dibawa adalah ketakwaan masing-masing. Kita kenal lah kadang-kadang anak kita ni nampak gong je, kita kena peringat lah. Ada ni, jangan kita biarkan. Mari hok anak beranak hok kapung, sepupu-sepapang hok kapung tu tak layang pun. Keluar bersalang sekejap, lepas tu masuk dalam bilik tak layang. Tapi kalau mari hok sama elit, mesra sangatlah sama sepupu-sepapang. Kalau mari dia kapung kau, ni nak tumpang duduk lah ni lepas sekolah bandar ni. Nak tumpang duduk ni, sepupu-sepapang juga. Darah daging bukan orang lain. Mana kita nampak dah, budak ni kena peringat. Kamu nak sombong, kenapa? Kerana harta. Bukan harta kamu pun, harta mak bapak. Pandai ni. Maknanya kita tu kena beri ilmu molek. Tapi kalau macam tadi, asuh takabur daripada budak, tu ada apalah tu. Tapi nak ceritanya ilmu ada. Ilmu berkaitan dengan sifat kecelaan, tapi beramalnya tidak. Tu nak kena mujahadah. Macam ni. Orang ada ilmu pasti beramal. Yang kurangnya adalah amal sunat, itu atas masing-masing. Amal sunat orang tak tahu. Ada ni. Amal sunat orang tak tahu, itu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu menjadi asas, atas ilmu beredarlah ni ibadah, maka ilmu yang paling utama atas ibadah. Mungkin adalah orang ilmunya cukup, tapi apabila dia berdikari, jadi hanyut dianya dengan keduniaan. Tapi ilmu akidahnya comel, ilmu basmanya comel. Apabila mai keinsafan kemudian, dia tahu jalan kembali. Dia panggil apa? Tahu jalan pulang. Sebab apa? Dia tahu akidah sebenar tetap dia berpegang dah. Hak amal ibadah tu, semayang tak cukup, puasa tak cukup, ilmu ada. Dia tahu jalan nak kembali dengan bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia pergi ke masjid-masjid, dia tahu nak cari ilmu mana. Dia cari, saya nak kelas tauhid sifat 20. Kenapa masjid ni tak ada? Saya mari ni nak belajar bab taharah, bab semayang. Kenapa masjid ni tak ada? Saya mari nak belajar fardhu tasawuf, nak mengulangi balik, nak perangat balik. Kenapa tak ada fardhu tasawuf? Jadi orang kata banyak kerenah dia ni. Baru je mari masjid, tanya dah bab ilmu fardhu tauhid, fiqh tasawuf. Hak duk lama masjid itu dah peduli pun fardhu tauhid, fiqh tasawuf. Mari nak mari ceramah pun. Ni. Hak tadi tu kerana dia dapat ilmu yang sebenar, yang disusun oleh ibu bapa sebelum dia balik. Benda dia hanyut, dia salah dengan Tuhan. Ibu bapa tak salah dah. Tapi nak cerita bila dia nak kembali, dia tahu jalan kembali dengan ilmu yang disusun oleh ibu bapa sebelum dia balik. Tapi kalau ibu bapa tak susun ilmu sebelum balik, siapa ketua pun tak mikir nak belajar fardhu tauhid, nak belajar fardhu fiqh, nak belajar fardhu tasawuf. Wa amal gitu je. Macam ceramah je. Ada ni. Jadi hak ni dia mari ke masjid, dia nak belajar, dia ada hala tuju dia. Nak belajar apa? Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Cuma dalam kehidupan dia lara, dia hanyut. Dia bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibu bapaknya selesai dah. Bapaknya comel dah ilmu. Cuma dia je tak beramal. Itu salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dia nak kembali, dia tahu jalan kembali sebab dia ada ilmu. Ini penting ilmu ni.
Itu ilmu lebih utama daripada amal ibadah. Tapi antara dua ni, ilmu dan amal ibadah, diumpamakan dengan dua permata. Dengan diumpamakan dua permata. Jadi datangkan hadis yang berkaitan dengan kelebihan ilmu atas ibadah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin wa siyamiha wa qiyamiha. Satu tilik dengan tilik kasih sayang kepada orang alim terlebih kasih kepadaku, kepada Nabi SAW daripada ibadah setahun. Ibadah setahun ni puasanya ibadah setahun, dan berdiri sembahyangnya ibadah setahun. Tetap Nabi kata aku lebih kasih dengan satu pandangan kepada orang alim dengan pandangan kasih sayang. Itu satu hadis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ashrafi ahli jannah, qalu bala ya Rasulullah. Ala adullukum ala ashrafi ahli jannah, qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama'u ummati. Tiadakah kamu, tiadakah aku tunjukkan kamu ni sahabat, atas yang terlebih mulia isi syurga. Ahli syurga ni hak mana? Hak paling mulia sekali. Sembah mereka itu. Mana sembah ni? Kata mereka itu. Bukan sembah angkat tangan letak dahi tu sembah kat panggil. Sembah mereka itu. Hak dalam hak hadis itu, qalu, kata mereka itu, sembah mereka itu, mereka itu sahabat, bahkan ya Rasulullah, Nabi kata, tiadakah aku tunjukkan kamu atas yang terlebih mulia isi syurga. Ni ahli syurga belaka ni. Tapi syurga ni ada 7 darajah. Syurga ada 7 darajah. Mana-mana darjah yang dimasuki kekal selama-lamanya. Kalau darjah atas tu, darjah atas lah Jannatul Firdaus. Dia syurga lapis bawah, kekal selama-lamanya. Bukan kata sampai tempoh masa, hak bawah naik sedarajah, naik sedarajah. Tidak ada, kekal selama-lamanya. Jadi ahli syurga ni darajah tak sama dan kemuliaan pun tak sama. Maka Nabi nak tunjuk siapakah yang paling mulia di kalangan ahli syurga. Sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang terlebih mulia di kalangan isi syurga, ulama ummahku. Ulama ummahku yang paling mulia di kalangan ahli syurga. Sebab dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al ulama'u ahlul jannati khulafaul anbiya. Ulama ialah ahli syurga berganti kepada nabi-nabi. Itu kelebihan ilmu nak banding dengan amal ibadah. Kemudian hak berkaitan dengan ilmu dengan amal ibadah. Amal ibadah tetaplah dengan ilmu. Tanpa ilmu tak panggil amal ibadah. Tapi ilmu terkadang amal ibadah yang dipanggil tasannu', dipanggil tasannu' ni buat-buat taat, dipanggil tasannu'un. Tasannu' buat taat. Hal ni di antara perkara yang dinyatakan dalam kitab Hikam syarahan Tauku Pulau Mani. Didatangkan perkataan Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, 2 tempat di dalam kitab Hikam syarahan Tauku Pulau Mani. Hak buta mata hati, ini tutup mata hati. 3 perkara. 3 perkara yang menyebabkan buta mata hati. Bukan gelak dah. Dia gelak satu dah, gelak ni tak ni, ni buta, tutup terus. 3 perkara. Pertamanya mengerjakan maksiat.
Sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Kalau saya mengaji dengan cikgu sayanya, di antara maksiatnya yang menyebabkan buta mata hati adalah mengekali jahil fardu ain. Itu maksiat dosa besar, mengekali jahil fardu ain. Oh, ni buta mata hati. Mari ilmu pun tidak peduli. Yang keduanya tasannuq lah, buat taat. Yang ketiganya tamak akan dunia. Atau yang tiga, tamak pada makhluk, tamak pada selain daripada Allah. Yang keduanya tasannuq, buat taat. Orang semayang, dia semayang, akidah betul ke tak? Orang semayang, dia semayang, lepas tu syarat rukun semayang, syarat bagi tiap-tiap rukun, syarat bagi berjemaah, betul ke tak? Orang semayang, dia semayang, tapi hati macam mana? Rokok sujud. Iblis sombongnya, tunduk sekali pun tak mau. Hak ning ni rokok sujud. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat, tetapi mengekali sifat iblis. Ini menyebabkan buta mata hati. Iblis hanya tunduk sujud sekali je, bukan menjadi amalan. Bukan menjadi amalan, hanya sekali sahaja. Tapi dengan kesombongannya sekali pun tidak. Nak bertaubat, pintu terbuka taubat. Mana? Pergi tunduk di kubur Nabi Adam AS, bertaubat dengan Allah. Dah. Masih hidup pun dak, masa mati sama telah dak. Ni iblis. Mana ni? Dengan sombong dia tu, buta mata hati. Ada. Nak bertaubat, pergi sujud tunduk kepada kubur Nabi Adam. Tidak. Sebab apa? Masih hidup pun tidak, takkan masa mati nak pergi merendah diri. Kalau kita kata kau nak letak muka mana? Gimana? Kamu tu banyak dosa dengan orang bawahan kamu tu. Masa kamu ada pakat dulu, kamu punya sombong, angkuh, buka dada. Ramai mana orang bawahan kamu buat zalim? Kena pergi minta maaf tu. Tidak minta maaf, tidak bertaubat, amal kamu tak nak terima. Dah, komang lah kita nak minta maaf dengan orang bawahan. Ni sama ni, Azazil belakang lah ni. Tapi Azazil punya kesombongan, sekali pun tak sujud hormat Nabi Adam. Honing ni punya tasannuh, buat ibadah, berlakon tiap-tiap rakaat sujud 2 kali. Dia iblis, anak Adam sujud 2 kali, iblis akan menangis. Kenapa? Kerana dia sekali pun tak mampu. Tapi anak Adam tiap-tiap rakaat jadi buat 2 kali sujud. Kalau kita kata orang panggil nganying tau. Kan rukun lain kan sekali je kan. Rokok sekali. Kenapa sujud 2 kali? Antara hikmahnya anak nganying lah. Mung iblis sekali pun tak mau sujud. Kita anak Adam 2 kali tiap-tiap rakaat. Menangis iblis. Tapi kalau orang sujud ni serta mengekali sifat iblis, iblis dia tahu je tengok. Oh, ini apa? Aktor terbaik. Pelakon terbaik. Sujud lama pula ketika sembahyang sunat. Bukan barang kata dia ni. Lama sujud pada masa sembahyang sunat. Tapi masa berpangkat dahulu, dengan sombong, dengan angkuh, orang bawahan ni nyek dia je, buat zalim ke dia je. Lepas tu macam mana? Kena minta maaf orang bawahan, kena giat. Apa komang lah kita. Atau Azazil iblis. Dia panggil tasannuq, buat taat. Buta mata hati, bukan gelak dah. Buta mata hati, tasannuq. Orang semayang, dia semayang, akidah macam mana? Tak belajar. Orang semayang, dia semayang, pekoh fardu ainnya macam mana? Tak belajar. Orang semayang, dia semayang, taat batin, maksiat batin macam mana? Pada ni. Yang baru ni, tasannuq, buat taat menyebabkan buta mata hati. Buat taat tapi jahil, tak pergi taat daripada awal lagi dah. Dia panggil tasannuq, buat taat, buat amal ibadah. Dia hak berkaitan dengan ilmu, dengan ibadah. Sebesar-besar pengambilan diri kepada Allah adalah akidah. Itu yang paling besar sekali. Nak berakidah, tetap pokok pangkal balik kepada ilmu. Tanpa ilmu tidak panggil abid, tidak panggil orang yang beramal ibadah.
Tapi macam mana hak Nabi kata, macam nak Mazali kata kena datangkan dengan hadis, orang yang berilmu lebih afdal daripada orang beramal ibadah, walaupun orang beramal ibadah tetap ada ilmu. Jadi orang beramal ibadah ni ilmu sekadar untuk amal diri. Orang yang berilmu ni dia boleh menyampaikan, ulama-ulama boleh mengarang kitab, tuan-tuan guru boleh buka pondok. Ni dia boleh mengembangkan ilmu. Daripada pondok melahirkan ustaz-ustaz daripada satu pondok. Itu kelebihan dia. Yang kita ni ilmu cukup, amal ibadah. Nak ajar nak bining budak pandai. Nak ajar nak bining budak pandai. Tapi untuk amal ibadah kita, ilmu tauhid kemah, ilmu tasawuf, ilmu fadha'il fiqh kemah, ilmu fadha'il tasawuf kemah. Itulah orang yang beramal ibadah. Bukan tak ada ilmu, tapi ilmu sekadar. Orang yang berilmu yang lebih ni dengan ilmu tu macam ulama-ulama lah, dia mengarang kitab. Ni macam Syekh Daud Al-Fatani menterjemahkan kitab Minhajul Abidin. Hak Imam Ghazali rahimahullah, orang nak cerita dah Imam Ghazali ni. Anak kita cerita hak dekat dengan kitanya. Penterjemah Syekh Daud Al-Fatani. Macam latar belakang ilmu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Ini orang hak tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayatnya yang didatangkan dalam kitab berkaitan dengan ilmu dan amal ibadah. Ayat ni terkadang di masjid ada ditulis sebagai ayat hiasan lah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ada kadang-kadang kan di sini tak ada orang. Ada tempat-tempat saya tengok dia letak ayat ni sebagai perhiasan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mengangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akan mereka-mereka yang beriman daripada kamu, dan mereka-mereka yang diberi ilmu daripada kamu akan beberapa pangkat yang tinggi. Orang beriman, Allah akan bagi pangkat yang tinggi. Orang berilmu, Allah Ta'ala bagi pangkat yang tinggi. Orang yang beriman tetap berilmu. Sebab iman pokok pangkat balik pada ilmu. Ilmu tadilah. Ilmu sekadar iman sendiri. Orang yang mempunyai ilmu ni, ini ulama-ulama besar. Kemudian antara orang beriman dengan berilmu hak dapat darajat ni, ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang digelar oleh Nabi sebagai turjumanul Quran, yang mentafsirkan Quran. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata Ibn Abbas, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini masirata khamsami'ati am. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, memanglah orang yang beriman diangkat darjah yang tinggi, orang yang berilmu diangkat darjah yang tinggi. Kata Ibn Abbas, bagi segala ulama ni orang yang berilmu beberapa pangkat di atas pangkat orang mukmin. Orang mukmin ada ilmu sekadar beriman ni 700 darajat. 700 darajat beza. Sekarang ni orang yang beriman diangkat darajah oleh Allah. Orang yang berilmu diangkat darajah oleh Allah. Orang beriman pasti berilmu, tetapi orang yang berilmu ulama ni darajah dia melebihi darajah orang mukmin yang ada ilmu tadi sekadar iman dia. Perbezaan dia 700 darajah. 700. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, antara satu darajah hak 700 tu perjalanan 500 tahun. Ada ni. Jadi sekarang ayat cerita orang beriman Tuhan angkat darajah. Orang yang mempunyai ilmu Tuhan angkat darajah. Tapi sama ke tak? Tak. Darajah orang yang berilmu ulama 700 darajah. Lebih tinggi daripada darjah orang yang beriman. 700 ni pula kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma,
antara dua darajah yang 700 tu perjalanan 500 tahun. Bezanya orang yang berilmu. Daripada orang yang berilmu cukup untuk beriman. Hak Nabi kata afdalun nasi al-mu'minul alimu allazina in ihtija ilaihi nafa'a wa in istaghna anhu aghna nafsah. Kelebihan orang yang berilmu ni, kelebihan yang paling afdal di kalangan manusia, Nabi kata orang mukmin yang berilmu. Apabila dihajati kepadanya, orang nak belajar, dia boleh bagi manfaat. Jikalau orang ni tak peduli ke dia, dia cukup untuk beramal diri dia sendiri. Kemudian dalam kitab Sirajut Talibin, dalam banyak-banyak ayat yang menceritakan kelebihan ilmu, banyak ayat, tetapi memada dengan satu ayat. Ayat Quran banyaklah cerita kelebihan ilmu, tetapi cukup bagi kita dengan satu ayat. Ayat mana tu? Hak kita duk baca dalam wirid sembahyang. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kita duk baca semua tu. Yang mana bacaan ni kelebihan dia mengkejapkan iman. Dalam ayat tu dimulai dengan Allah Ta'ala, disusuli dengan malaikah. Malaikah mentauhidkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Lepas malaikat, Tuhan sebut siapa? Wa ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Jadi dalam kitab Sirajut Talibin banyak sangat ayat cerita bab kelebihan ilmu, tapi satu ayat tu cukup dah. Dimulai dengan Allah, disusuli dengan malaikah, disusuli dengan orang yang mempunyai ilmu. Itu kelebihan ilmu. Ilmu yang mana ulama-ulama yang dapat beri manfaat dengan kitab-kitab, dengan pondok-pondok, orang berilmu yang luas. Kita ni wajib berilmu sebab Nabi perintah kun aliman. Nabi kata hendaklah kamu jadi orang alim. Itu perintah Nabi, itu jadi orang alim. Perintah Nabi jadi orang alim. Jadi orang alim tu wajib fardu ain pada alim ilmu fardu ain. Wajib fardu kifayah pada alim ilmu fardu kifayah. Dia gitu. Jadi alim fardu ain kita. Hak amal ibadat ni. Alim fardu kifayah tu ulama-ulama. Tapi nak ceritanya kun aliman, jadi alim Nabi perintah wajib jadi orang alim. Ada ni. Tapi hak perintah wajib jadi orang alim ni, hak fardu ain, alim fardu ain. Hak fardu kifayah perintah Nabi, alim fardu kifayah. Orang yang amal ibadat ni hanya alim fardu ain. Dia beriman dan beramal soleh berdasar kepada ilmu. Adapun ulama ni dia alim fardu kifayah. Tapi nak alim ni tak dapat segera. Awam muta'aliman, belajarlah. Belajar fardu ain, wajib fardu ain. Belajar fardu kifayah, wajib fardu kifayah. Dia gitu. Pandai dia. Jangan kita dah erti mana ilmu fardu ain. Jeng balik awal lah. Tapi tak apalah dah erti, kita sedang belajar. Sedang belajar kena susun molek lah. Fardu ain tauhid kelas mana, fardu ain fiqh kelas mana, fardu ain tasawuf kelas mana. Dak kita banyak dah ikut kuliah. Fardu ain tauhid mana? Dah tahu kok mana fardu ain tauhid fiqh. Dah tahu pun hak tasawuf. Dah tahu pun. Ni yang panggil kerana kejahilan daripada awal menyebabkan dia belajar kemudian pun dia jahil juga nak menyusun ilmu yang wajib dipelajari. Pada ni. Kemudian orang-orang berilmu ni boleh bagi syafaat sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya summal ulama summa syuhada. Nabi kata memberi syafaat pada hari kiamat 3 golongan. Yang pertama para anbiya, yang kedua para ulama, yang tiga para syuhada. Para syuhada ni dapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga yang mati dalam iman. Tapi dalam hadis itu Nabi menyebut anbiya bagi syafaat, ulama bagi syafaat,
orang yang mati syahid akan bagi syafaat. Dalam hadis lain Nabi bersabda, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Terlebih hampir manusia daripada pangkat kenabian iaitu ahli ilmi. Mana ni? Ini cerita bab kelebihan ilmu. Tapi kalau kita ilmu sekadar kita, dapat kelebihan sekadar kita. Nanti nak jadi alim ulama, tu kelebihan yang tinggi. Kita ada kelebihan lah. Sebab kita alim ilmu fardhu ain kewajipan. Pahala besar. Kita berakidah dengan ilmu fardhu ain, itu pahala yang paling besar. Kita sembahyang dengan ilmu fardhu ain, pahala yang besar sembahyang. Ada. Maknanya fadilah kelebihan bergantung kepada ilmu masing-masing dan amal ibadah masing-masing. Ilmu dia banyak, kelebihan dia banyak. Kita ada ilmu, kelebihan qadar kita. Orang amalnya banyak, jadi kelebihan amal. Kita amalnya kurang, kita dapat kelebihan disebut amal kita. Ada ni. Kelebihan masing-masing. Tapi kitanya dua perkara, ilmu ibadah. Ilmu ibadah. Waktu yang kita nak kena fokus molek. Jadi Al-Ghazali susun dalam kitab Minahatnya, ambil molek ni, comel ni. Satu-satu majlis susun hak berkaitan dengan ilmu. Maka nyatalah, kata Imam Ghazali, maka nyatalah bagimu bahawasanya ilmu itu terlebih mulia permata daripada ibadah, tetapi tak dapat tiada bagi hamba daripada ibadah serta dengan ilmu. Tak ada cerai tangga. Ilmu dengan ibadah tak ada cerai tangga. Tapi antara dua permata ilmu dan ibadah, nyatalah kata Imam Ghazali, lebih mulia, lebih afdal ilmu nak panggil ibadah, tapi ilmu dan ibadah tak boleh cerai tangga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.